So, orang perempuan mari berdiri dan bagi tahu, saya dulu ada skandal dengan, dan kemudian buat rakaman cerita tentang maksiat yang pernah dia lakukan, dan kemudian ada juga pensyarah duduk di hadapan dengar dan buat rakaman dan siarkan dalam YouTube, dalam Facebook. Sebenarnya bagi nasihat pada orang ni sebenarnya bukan kerja untuk dapat duit. Asalnya ia adalah tanggungjawab. Apabila datang satu orang bermasalah, harta banduan, kita hanya tahu apa yang dicatatkan di dalam rekod tentang dirinya dan juga cerita dia kepada kita. Tetapi keseluruhan hakikat di belakang dia itu ialah satu deri kehidupan yang kita tak tahu. Sebab itu di kalangan salafus salih, orang-orang salih, apabila orang memuji mereka, mereka menyatakan bahawasanya Allahumma ghafirli ma yaqulun waj'alli khairun mimma yadhunnun wala tu'akhidni bima la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma ghafirli ma yaqulun, ya Allah ampunkanlah aku apa yang mereka kata. Orang kata Masya Allah dia ni baiknya, orang soleh, orang baik. Tuan-tuan katalah, kita ya Tuhan mampun apa yang mereka tak tahu. Wala tu'akhidni bima la ya'lamun, jangan kau ambil tindakan padaku apa yang mereka tak tahu. Zahirnya yang orang tahu tentang kita. Setiap kita ini jika tidak kerana Allah itu Ghafar, pengampun. Ghafar maksud dia, Ghafar maksud dia penutup. Dia menutup keaiban. Jika tidak kerana Allah itu penutup keaiban, kita tidak ada siapa di kalangan kita yang boleh berjalan dan berucap di hadapan ini. Semua orang mempunyai keaibannya dalam hidupnya. Terdedah dengan tidak terdedah saja. Sebab itu waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Sebab itu agama tidak benarkan kita mendedahkan aib kita pada orang. Bukan saja tidak boleh dedah aib orang, tak boleh dedah aib kita. Saya tak tahu ada siapa tunjuk ada ceramah ke apa majlis, so, orang perempuan mari berdiri dan bagi tahu, saya dulu ada skandal dengan, dan kemudian buat rakaman cerita tentang maksiat yang pernah dia lakukan, dan kemudian ada juga pensyarah duduk di hadapan dengar dan buat rakaman dan siarkan dalam YouTube, dalam Facebook. Ini adalah perkara yang dilarang oleh agama. Nabi kata kullu ummati, dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, semua umat aku itu diampun melainkan orang yang menzahirkan dosanya. Nabi kata wa minal mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan qad amaltu al-barihata kadha wa kadha qad bata satarahu Allah fayusbihu yakshifu sitra Allah azza wa jalla, atau satara qad bata satarahu rabbuhu fayusbihu yukshifu sitra Allah. Nabi kata antara orang yang menzahirkan dosa itu ialah orang yang melakukan dosa. Malam dia buat dosa, bila pagi fabata satarahullahu alaihi, Tuhan tutup dosa dia. Dia pula bagi tahu kat orang, fulan, kemarin aku buat dosa sekian-sekian. Macam seronok pula dia bagi tahu. Nabi kata dia telah tidur dalam keadaan Tuhan tutup aib dia, kemudian dia sendiri yang membuka dosa itu. Nabi kata yang ni Tuhan tak ampun. Maksudnya dosa besar lah, kena taubat dengan setaubat-taubatnya. Sebab itu agama menyuruh kita bukan saja menutup dosa orang lain, disuruh kita menutup dosa kita. Apabila kita berurusan dengan orang, kita hanya berurusan, ada beberapa perkara, kita hanya berurusan tentang hal yang dia bagi tahu pada kita. Satu orang mari bagi tahu saya, isteri saya sekian-sekian, macam mana saya nak buat masalah. Dia nak bagi tahu, dia hanya boleh bagi tahu perkara yang dia nak supaya kita selesai. Saya tidak boleh judge dia, kata dia lebih baik daripada saya. Saya hanya tahu dia ada masalah dalam hal berkaitan. Mungkin di belakang hal itu, dalam urusan yang lain, dia jauh lebih baik daripada saya.
Mungkin saya dalam hal itu saya rasa saya baik, itu pun dengan Allah tidak mendedahkan keaiban yang ada pada saya. Sebab itu apabila kita membaca nusus agama, kita akan mendapati keajaiban hadis-hadis Nabi. Antaranya Nabi SAW yang selalu saya sebut menceritakan bagaimana pelacur yang memberi minum pada anjing dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya. Bukan soal bagi minum pada anjing. Sebab tu saya kata kalau setakat bagi minum itu pada anjing masuk diampun dosa, masuk syurga. Orang yang bagi pisang di masjid lagi masuk syurga lah, kan? Orang yang buat kenuri, ahli politik yang buat kenuri lagi masuk syurga lah. Dia bukan soal memberi, ikut-ikut pelacur bagi minum pula pada anjing. Anjing ni kira manusia pandang lekeh lah, pelacur lekeh. Tetapi di sebalik perasaan memberi itu, kerendahan dirinya kepada Tuhan yang membawa kepada keampunan. Kita mungkin memberi, tapi di sebalik pemberian kita itu kesombongan kita yang menyebabkan kita tidak diampunkan dosa oleh Tuhan. Inilah yang membezakan keadaan-keadaan ini. Di dalam urusan kita memberi nasihat pada orang lain, ramai orang memberi, saya minta maaf mungkin sebahagian kaunselor ataupun mufti ataupun ustaz, kita rasa tu kerja kita dan kita dapat duit melaluinya. Tapi sebenarnya bagi nasihat pada orang ni sebenarnya bukan kerja untuk dapat duit. Asalnya ia adalah tanggungjawab. Di antara bai'ah yang para sahabat ambil, antaranya Jarir bin Abdullah, dia ambil dengan Nabi SAW, antaranya ialah bahwasanya untuk menunaikan salat dan menunaikan wan nush likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap orang muslim. Dia kata dia bai'ah dengan Nabi, dia janji dengan Nabi. Jadi Allah telah takdirkan, tak apalah bukan salah, Allah telah takdirkan tuan-tuan duduk pada satu jawatan yang orang mari minta nasihat. Barangkali tuan-tuan pun sama, pagi-pagi kita kadang doa, ya Allah, dapatkanlah aku satu orang yang memerlukan bantuan untuk aku bantu hari ini. Kadang-kadang kita tengok nak bagi sedekah, tapi ramai orang tak perlu pun, tipu je. Kita cari orang yang betul-betul perlu. Kadang-kadang kita doa supaya orang mari. Kadang-kadang orang mari tu pun kita jumpa, tu syukur, alhamdulillah. Nasihat sesuatu yang dapat pahala. Susah kadang-kadang nak nasihat orang, siapa nak dengar nasihat kita? Allah takdirkan kita pada satu kedudukan orang mari nak dengar nasihat kita. Ini satu kemuliaan. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebut, saya akan ringkas saja tadi dah. Kita juga kadang-kadang kena ada unsur ruhi, keikhlasan dalam nak bagi nasihat pada orang. Maksudnya ada orang kata, tengok skill aku berapa orang aku selesaikan masalah. Skill satu hal, tapi kita bila bagi nasihat, kita harap yang pertama Tuhan bagi pahala kat kita, dia dapat buat sesuatu yang baik. Saya selalu sebut masa Dewan Bahasa jemput untuk bentang menyeberang ke sempadan satu novel yang tuan-tuan mungkin baca. Tapi saya sebut kepada penulis-penulis novel, kehidupan bukan novel. Kehidupan bukan novel. Novel, tuan-tuan, ramai novel, penulis novel lebih kaya daripada penulis buku kaunseling tau. Ramai orang perempuan ni cukup suka baca novel. Teriak-teriak ni, kan? Macam menangis-nangis. Padahal kawan tu tulis masa tengah makan ya. Tuan-tuan, novel cerita, jalan cerita, watak, membunuh watak dan seumpamanya, klimaks cerita ditentukan oleh tangan manusia. Manusia kadang-kadang begitu, macam ni buat baik, lepas tu penyuduhan jadi begini, kemudian jadi begini. Kita apabila terpengaruh dengan alam novel, kita rasa kehidupan demikian rupa. Tak. Tuhan menjadikan kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Tidak mustahil orang yang kita lihat duduk dalam penjara dengan segala kehinaan mata kita, na'udzubillah, balik ke akhirat dia dalam syurga, kita belum tentu.
Tak mustahil di sisi Tuhan. Kerana Allah itu mengetahui apa yang ada dalam sanubarinya, apa yang kita tidak tahu. Dijadikan kehidupan itu berbagai-bagai keperitan, hatta tadi disebut kesedihan. Memang semua orang akan sedih, siapa pun, walaupun kita cuba elakkan. Hatta kesedihan, Nabi suruh elak, pagi-pagi sebut Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta jauh daripada susah hati dan duka cita. Tapi Nabi juga pernah sedih. Duka cita terhadap kaum dia. Duka cita bersungguhnya dia dalam nak dakwah sehingga dia duka cita. Allah kata tentang fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Perkataan bakhi'un berat. Siapa ikuti tafsir saya? Boleh jadi kamu nak memusnahkan dirimu wahai Muhammad kerana mereka di atas apa yang mereka tidak mau beriman dengan Quran. Quran kata dalam lain tempat lain Allah, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan kau musnahkan dirimu kerana duk fikir tentang masalah, kerana duka cita dengan mereka. Maksudnya kesungguhan Nabi itu sehingga Nabi fikir tertekan kerana kenapalah mereka tak mau terima agama ni? Ia suatu kebenaran. Tapi kalau kita jadi kaunselor, kita duk balik fikir betapa bersungguhnya kita nak kawan tu baik. Kita ada sifat Nabi.